SQC dah sediakan dah dalam satu orang kata apa Padlet lah. Padlet ni dalam ni lengkap, semua benda lengkap. Yang kita boleh tengok ada jadual, ada kehadiran, ada mesej pengenalan, modul dan sebagainya. Jadi salah satunya untuk SMAP pun ada juga macam mana nak login. Kita boleh tengok dekat bahagian dekat bahagian sini. SMAP mengaji, Kafa dan tuition. So dekat sini ada username dengan password. Jadi first kena take note dululah kita punya username dengan password. And then baru boleh ke bahagian login. Sebab kalau kita tak tahu macam mana kita nak masukkan kita punya sistem. Jadi yang pertama kena take note dululah apa username kita, apa password kita. Kalau tak jumpa ataupun kalau tak ada, nanti boleh terus update ke admin lah. Admin akan tolong apa-apa yang patutlah untuk bahagian username dengan password SMAP. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat bahagian sini ada tulis dah SMAP login.com. Jadi boleh terus ke Google dan search untuk sistem maklumat pelajar SMAP. Yang ni. Ada keluar kan? Alright. Untuk SMAP ni, pertama sekali kita kena login. Kena masuk dulu. Macam saya biasanya kadang-kadang tak ingat, jenis susah nak ingat password. Saya lebih senang untuk first time login terus set terus. Jadi bila kita tekan tu, username dengan password kita dah set, terus boleh masuk. Terus boleh sign in. Jadi kalau yang mungkin yang susah nak ingat password ataupun mudah terlupa, boleh terus letak nama dekat sini username. Yang Ainul Hayati ni username and then password. Yang ni semua nak dapat dekat mana? Dekat bahagian tadi tu. Brilliant Padlet tu. Dekat situ admin dah update dah, HR dah update dah. Jadi boleh tengok dekat situ kita punya username dengan password. Untuk bahagian ini Ainul Hayati ni adalah username, yang password dekat bawah. Kalau macam saya terus set, jadi saya letak remember me lah. Ini untuk kita punya bahagian masing-masing punya bahagian laptop lah, bahagian punya search, letak remember me. So bila dah masuk tu, kita tekan je dia akan terus keluar, dia terus set. So boleh sign in macam biasa. Jadi akan keluar macam ni. Jadi macam mana kita nak isi? Yang ni wajah baharu. Saya lebih selesa untuk menggunakan yang bentuk lama. Bentuk lama. Sebab dah biasa dengan bentuk lama kan. Jadi saya lebih senang untuk menggunakan bentuk lama. Tak ada masalah pun. Wajah baharu ataupun lama sama je. Cuma yang macam mana kita nak isi. Yang pertama kena tengok dulu dekat bahagian pentaksiran. Sini boleh pilih dekat bahagian tepi ni ada banyak. Jadi boleh pilih pentaksiran. Yang kedua, bahagian yang kedua, step kedua adalah boleh pilih apa kita punya orang kata apa kelas kita. Macam saya SQC 24. Ini kena pilih ikut masing-masing punya ni lah. SQC punya number tu. Jangan pula pilih yang lain. Sebab takut nanti masuk dekat bahagian orang lain. Jadi boleh pilih dekat sini. Macam saya OSQC 24, tekan dekat bahagian kelas je. Sebab nanti dia akan keluar terus semua. Tekan dekat bahagian kelas, lepas tu tapis. Yang ni saya punya student lah. Yang ni saya punya student. So pastikan sebelum nak isi tu, pastikan kena tahu sama ada tak nama student dalam bahagian SMAP tu. Kalau tak ada, sama ada student baru ataupun lama, kalau tak ada, boleh terus maklum kepada admin lah. Sebabnya ada kadang-kadang admin untuk student baru, HR mungkin tak menambah lagi. Jadi bila kita nak isi, ataupun kita nak tengok sesudah yang lepas, sesudah yang lama kan, kita jadi guru ganti yang baharu. Guru ganti yang baharu untuk student yang lama. Tapi dia punya maklumat ni kita tak tahu apa yang dia dah belajar kan. Jadi boleh refer dekat SMAP ni. Kalau tak ada, boleh terus tanya admin lah. Nanti admin bagi tahu HR untuk tambahkan bahagian student. Jadi contoh yang pertama saya ambil student bahagian Arisa Amina. Contoh Arisa Amina. Kalau untuk tambah pentaksiran, untuk kita update pentaksiran nanti, just tekan dekat tambah pentaksiran dekat bahagian sini. Jadi dia akan keluar macam ni lah.
Okay, nama, program apa, kelas apa, sesi berapa. Okay, dekat sini sangat-sangat penting untuk tahu. Okay, untuk bahagian kafa, yang pertama adalah, yang ni ada dua bahagian kan, kafa dengan kelas Quran. Kita akan tengok kafa dulu. Okay, untuk bahagian kafa yang pertama akan ada kehadiran kelas. Kehadiran kelas ni, dekat bahagian tarikh ni sangat-sangat perlu diambil perhatian. Okay, sebab tak nak ada yang confuse lah. Bahagian tarikh ni, untuk kita isi adalah bukannya contoh bulan Mac. Kita nak isi untuk bulan Mac punya sistem, punya laporan. Kita tak perlu tekan 31 Mac tau, 31.3. Bukan. Okay, untuk sistem bulan Mac, laporan bulan Mac, kita akan tekan dekat tarikh ni adalah 1 hari bulan 4. Okay, kita jangan letak 31.3. Sebab apa? Sebab nanti kalau parents dia nak masuk, dia nak tengok, dia akan search 14 sampai 34 sampai hujung lah. Okay, so dia akan keluar yang laporan bulan Mac. Okay, jelas tak dekat situ? Okay, itu yang pertama. Maksudnya bahagian tarikh tu jangan kita letak hujung 31 hari bulan 3 untuk bulan Mac punya. Okay, sistem untuk SMAP adalah letak 1 hari bulan seterusnya. Okay, jadi kalau bulan Mac punya laporan, nanti guru-guru akan isikan hujung bulan ni 31 hari bulan. So, letak 1 hari bulan 4. Okay, jelaskan dekat sini. Dekat sini jelaskan. Kalau jelas boleh beritahu Okay. Okay, boleh komen ke apa ke, tak kisahlah. Okay, itu untuk yang pertama, tarikh. Yang kedua, status tu pilihlah sama ada kehadiran dia cemerlang ke ataupun sederhana ke, baik ke, ikutlah. Ikut beberapa sesi kelas yang telah dijalankan untuk bulan tu. Okay, catatan ni adalah boleh letak berapa hari bulan. Contohnya untuk student Arisa, dia 1 bulan, dia 4 kali sesi. 4 kali sesi setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa tu boleh tulis tarikh dia. Okay, contoh setiap hari Selasa untuk bulan Mac, Arisa dah hadiri kelas pada 5 hari bulan, 12 hari bulan, 19 hari bulan dengan 26 hari bulan. Okay, jadi boleh tulis dekat situ. Berapa hari bulan yang student tu dah datang kelas, hadiri kelas. Okay, itu yang pertama. Alright, tarikh tu pastikan betul tau. Nanti takut ada kesilapan. Bila ada kesilapan dekat tarikh, nanti parents dia tak dapat nak search laporan tu. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, topik pembelajaran. Topik pembelajaran ni pun sama. Tarikh ni pun sama. Kena letak 1 hari bulan 4 juga. Supaya synchronize dia punya tarikh tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, topik dia pilihlah sama ada student tu sederhana ke, memuaskan ke ataupun baik ke. Itu terpulang. Itu kita sendiri kena nilai lah sebagai cikgu. Okay, yang ni topik lepas tu masukkan. Sepanjang bulan tu contoh untuk Arisa kita hanya fokus, cikgu macam saya fokus dekat dia bulan ni hanya ibadah sahaja. Ataupun ibadah, tajuk dia apa? Contoh ibadah hari ni solat Jumaat kan. Okay, ibadah. Okay, solat Jumaat. Okay, dan akhlak. Contoh Okay, contoh. So, apalah dia punya tajuk dia. Okay, kalau dia belajar tiga subjek, letak 3 subjek dan juga tajuk. Tajuk ni penting sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, kalaulah ada cikgu-cikgu yang menggantikan student daripada cikgu yang lama, cikgu-cikgu boleh refer balik tau dekat bahagian SMAP ni. Maksudnya student tu sebelum ni dengan cikgu yang lama dia dah belajar dekat bahagian mana. Okay, sebab tu sangat penting lah untuk letak bahagian topik pembelajaran, subjek dan juga tajuk utama tu. Okay, itu bahagian kedua, topik pembelajaran. Yang ketiga adalah ulasan. Ulasan ni untuk kita tahu tahap student tu dia belajar tahap mana, tahap kefahaman dia. Okay, pun sama, tarikh letak 1 hari bulan 4 juga. Next month. Okay, jadi sila pilih untuk status ataupun cemerlang ke, baik ke, sederhana ke, ini ikut penilaian kita lah. Okay, untuk ulasan, dekat sini sebelum ni pun saya tak tahu sangat nak isi tau. Jadi saya isi secara random, secara umum sahaja. Tapi ada satu kali tu saya tengok cikgu yang sebelum saya digantikan dia. Saya tengok dia punya ulasan dia sangat detail. Sangat detail lah untuk setiap satu perkara tu, setiap satu subjek tu. Okay, jadi macam saya yang pertama saya letakkan dia punya kehadiran kelas lah. Ini contoh
Okey, contoh kehadiran dia tepat pada waktu ataupun cemerlang ke apa ke, boleh je ulasan tu. Yang kedua, kita boleh letakkan interaksi dia. Macam mana komunikasi dia, komunikasi kita dengan dia. Sama ada okey ke, sederhana ke, ataupun dia seorang yang ambil masa ke, pemalu ke, macam mana, supaya parents tahulah anak dia macam mana. Yang ketiga, boleh letakkan bahagian kefahaman dia. Tahap kefahaman ni dekat mana. Apa yang dia faham, apa yang dia ingat, apa yang dia boleh jelaskan. Bila kita tanya apa yang dia boleh jelaskan, boleh letak dekat situ. Okey, kalau ada kelemahan ataupun perkara yang perlu diperbaiki, boleh letakkan juga. Contohnya Arisa mengambil masa untuk faham tajuk sekian-sekian. Jadi dekat situ bila ada detail tu, parents akan tahulah, oh anak dia macam ni. Dekat bahagian mana dia tak faham, subjek apa yang dia tak faham. Okay, jadi parents akan ambil perhatianlah soal tu. Okay, dan last sekali, boleh jugalah kalau cikgu-cikgu nak tambah apa orang kata, apa solusi. Solusi kalau student tak faham, apa solusi yang cikgu bagi untuk student tu. Okay, jadi parents tahu, oh solusi dia macam ni. Ada quiz ke, ada game ke, dan sebagainya lah. Okay, itu untuk kafa. Setakat sekarang jelas tak? Daripada bahagian yang pertama sampai yang ketiga. Boleh tak nak tanya? Ya, silakan. Okay, kalau yang tarikh tu memang daripada atas sampai bawah kita tulis 1/4 ke? Yes, itu bergantung kepada bulan apa yang kita nak update laporan tu. Okay, contoh dekat hujung bulan, okay sekarang yang kita akan update untuk bulan ni bulan 3, betul tak? Laporan bulan 3. Okay, jadi kita kena update letak dekat tarikh tu 1 hari bulan 4. Untuk kehadiran kelas, topik pembelajaran dengan ulasan. Kita jangan letak 31/3 tau. Okay, sebabnya bila letak 31/3, nanti kalau parents nak search, dia tak jumpa dia punya laporan tu. Okay, jadi untuk kita kena letak, orang kata apa, awal bulan, 1 hari bulan next tu. Untuk laporan bulan 3, letak dia punya dekat tarikh tu 1/4. Okay, nanti bulan 4 pula laporan kan. Okay, dekat hujung nanti, letak dekat situ 1 hari bulan 5. Dia macam sebulan awal dia punya tarikh tu. Memang sistem macam tu. Okay, faham tak? Okay, faham. Lepas tu yang kalau kehadiran tu kan, kehadiran tu baru kita dekat catatan, baru kita tulis tarikh-tarikh kehadiran pelajar ke? Macam tu kan? Betul. Macam contoh, dia ada 4 sesi dalam sebulan. Kalau dia full 4 sesi dia hadir tu, tulislah full 4 kali kelas tu, tarikh dia. Tarikh spesifik tu. Tarikh spesifik tu. Tapi kalau dalam sebulan dia hadir 2 kali je, 2 kali lagi tak ada kelas ke apa ke, dia tulis yang mana dia hadir sahaja. Tak perlu isi yang orang kata apa, yang 4 kali tu. Hanya isi waktu yang dia hadir. Boleh Okay. Kiranya kalau dia ganti kelas pun tulis jugalah macam biasa. Tulis juga tarikh yang kelas ganti tu. Okay, faham? Terima kasih. Okay. Lepas tu, maksudnya kena bagi laporan selepas 4 minggu belajar atau setiap kali minggu. Tak, ini dekat hujung. Ini dekat bahagian hujung. Kalau yang mingguan tu ada dekat apa? Sheet Excel kot. Dekat bahagian Excel, itu link lain. Yang ni hanya isi di bahagian hujung bulan sahaja. Yang mingguan tu adalah kehadiran link yang Excel tu. Yang tu memang digalakkan untuk setiap minggu isilah. Macam tu. Kalau yang ni, saya suggest dekat cikgu-cikgu, kalau rasa macam tak boleh, macam tak ingat kan apa, sebab nak tunggu hujung bulan kan lambat kan. Jadi boleh take note siap-siap untuk setiap student tu apa yang dia dah belajar. Macam mana tahap kefahaman dia. Okay, boleh take note siap-siap lah dekat apa-apa catatan. Kiranya hujung nanti, cikgu-cikgu tak perlu nak orang kata apa, nak ingat balik dah, student ni macam mana, faham tak? Jadi bila dah ada catatan tu, nanti just key in masuk je. Lagi cepat lah, lagi senang. Okay, faham Untuk ulasan tu terpulang. Macam mana cikgu nak update, terpulang, tak ada masalah. Nak guna bahasa yang lebih mudah ke, lebih detail ke pun tak ada masalah. Okay, ini untuk kafa tau. Kalau untuk mengaji, ada lain pula cara dia. Faham tak dekat sini? Faham Ada apa-apa soalan lagi untuk bahagian kafa ni? Kalau tak ada, saya nak teruskan untuk bahagian mengaji pula. Mengaji di lain sikit lah sebab dia ada penambahan banyak dia punya bahagian tu. Okay. Kalau tak ada, saya teruskan untuk bahagian mengaji. Okay, kejap.
Okey, untuk bahagian mengaji. Okey, ni bahagian mengaji. Tak sama tau Kak mengaji dengan Kafa. Okey, kalau ada yang mungkin ambil cikgu-cikgu yang ada 2 kelas mengaji dengan Kafa, so boleh tengok jugalah bahagian mengaji ni. Okey, untuk bahagian mengaji sama je konsep dan isi. Bahagian tarikh ni macam tadi juga. 1 hari bulan next month, okey, sebulan awal, status, catatan, tarikh spesifik kelas yang telah dijalankan. Okey, nombor muka surat dalam sebulan. Okey, contoh dalam sebulan, okey, dekat sini dalam sebulan, contoh student tu dia mengaji daripada muka surat 131 sampai 137 dalam sebulan. Okey, bukan sehari tau, sebulan. Okey, jadi boleh istilah dalam sebulan berapa muka surat, boleh letak nombor muka surat tu. Okey, kalau Al-Quran letaklah Al-Quran, kalau Iqra letaklah Iqra 3 ke 4 ke 5 ke. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kelancaran dia, fasahah dia. Okey, untuk tarikh ni make sure betul-betul pastikan sebelum nak orang kata apa, tekan hantar tu pastikan tarikh tu betul. Takut tersalah tekan kan. Kadang-kadang kita tersilap tekan, jadi make sure 1 hari bulan 4. Okey, untuk laporan bulan ni. Okey, so dekat sini kelancaran dia bolehlah buat ulasan sikit dekat sini, macam mana tahap kelancaran dia. Okey ke, apa yang dia tak lancar, bahagian macam mana bacaan dia sepanjang bulan tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dengung. Dengung pun sama, kita boleh detailkan sikit lah. Macam saya sebut, studi ni boleh sebut bacaan dengung pada hukum apa dengan baik. Tapi dekat hukum lain macam mana pula bacaan dia, boleh detailkan ikut penilaian cikgu. Okey, mat dengan nuqas ni adalah panjang pendek. Okey, sama juga boleh letak ulasan. Kalau rasa tak ada ulasan, tak apalah, boleh letak kosong lah. Ikut cikgu punya ni lah penilaian terhadap student tu. Makhraj dengan sifat huruf, ini untuk makhraj dengan sifat huruf. Kalau cikgu detail boleh letak lah, kalau ada kesalahan ataupun makhraj yang dia kena perbaiki, letak makhraj huruf apa, contoh huruf H, so dia kena perbaiki, ataupun huruf Kha. Okey, lepas tu waqaf dan ibtidak sama, boleh buat ulasan dia. Lain-lain ni secara keseluruhan. Mungkin ada penambahbaikan ke, interaksi ke apa. Okey, boleh Lily Aziz ya, nak tanya apa-apa ke? Ada nak tanya ke? Okey, jadi itu untuk bahagian mengaji. Dia ada tambahan banyak sikit lah berbanding Kafa tadi. Alright, jadi ulasan tu bergantunglah kepada kita nak letak yang lebih baik ke, macam nak secara umum ke, secara spesifik ke. Kalau spesifik lagi menarik lah, maksudnya lagi cantik lah. So Feroz tahulah perkembangan untuk anak dia. Okay, saya rasa itu sahaja kot. Dan kalau rasa macam nak tengok balik kan bukan ulasan, apa yang kita dah tulis tu, untuk setiap student boleh tengok dekat bahagian papar. Okay, saya kongsi sorry, bukan bahagian papar, betul lah. Okay, akan keluar macam ni. Okay, untuk bahagian papar kan, so akan keluar macam ni. Alright, yang ni untuk bahagian kelas Februari. Ini kelas Februari saya. So kalau nak tengok kelas boleh tekanlah dekat sini. Okay, kalau contoh nak tengok kelas bulan 1. Jadi nak kena tekan berapa hari bulan. So 1 sampai 29. Okay, then apply. Akan keluar. Biasanya akan keluar, tapi saya tak tahulah tak keluar. Okay, sebab sebelum ni keluar. Saya tak tahulah kalau wajah baharu akan keluar ke tak. Nanti boleh tanya admin lah bahagian ni. Okay, saya rasa itu sahaja kot. Ada apa-apa soalan lagi ke? Jelas tak? Sampai sekarang jelas tak untuk bahagian kelas Kafa dan juga bahagian kelas mengaji, cara nak isi spek? Ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya akhiri sampai sini sahajalah.